Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Februari 2023 bersama saya PIN Nadia. PAS akan menyumbangkan dana buat bersatu bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang berikutan pembekuan akaun mereka. Menurut Ketua Dewan Ulama Nik Muhammad Zawawi Saleh, PAS akan sentiasa menyokong sekutunya itu walau apapun yang berlaku. Bercakap kepada utusan Malaysia semalam, Zawawi berkata PAS mampu menyumbangkan wang kepada Bersatu kerana mempunyai dana parti yang banyak. Ahli Parlimen Pasir Putih itu juga berkata, PAS tidak memerlukan wang yang banyak untuk bertanding dalam pilihan raya kerana selebihnya disumbangkan oleh ahli parti sendiri. Zawawi mengulas kabar angin bahawa PAS mungkin meninggalkan PN kerana Bersatu tidak lagi mempunyai akses kepada dana bagi membiayai kempennya untuk pilihan raya negeri akan datang. Awal bulan ini, SPRM membekukan 2 akaun bank Bersatu berjumlah kira-kira 40 juta ringgit. Ia berhubung dakwaan parti itu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang menerima pelbagai projek ketika parti itu mentadbir kerajaan. Mengulas mengenai pembekuan itu, Presidennya Muhyiddin Yassin berkata dia akan menulis surat kepada SPRM untuk memohon menyabekukan akaun. Berikutan pembekuan itu telah menghalang pembayaran kaki tangan parti dan sewa pejabat. Sementara itu, UMNO menyindir PAS selepas parti itu secara terbuka menyatakan kesediaan menyumbangkan dana buat bersatu menggunakan ungkapan sedekah. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil mempersoalkan sumber dana yang akan diperolehi PAS bagi membantu sekutunya itu. Menulis di Facebooknya, Isham turut mengingatkan bahawa Kerajaan Kelantan pimpinan PAS sebelum ini mendakwa mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi menyelesaikan isu bekalan air bersih. Tambah Isham, dia juga ingin mengetahui berapa banyak sedekah yang telah disumbangkan oleh Bersatu kepada PAS sebelum ini. Katanya PAS juga perlu menjelaskan berapa banyak dana berbentuk tunai yang disedekahkan itu disimpan oleh parti terbabit. Jelas Isham, jika ada pemimpin meminta atau menggunakan wang dari projek kerajaan untuk kegunaan parti semasa mereka berkuasa, ia merupakan satu kesalahan guna kuasa. PAS sebelum ini dibayangi dakwaan rasuah pilihan raya. Ikuran tersebarnya klip video menunjukkan seorang lelaki mengagihkan wang kepada sekumpulan individu yang bersumpah bahawa mereka sudah mengundi parti berkenaan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang kemudian mempertahankan tindakan itu dan menganggap sumbangan wang tersebut sama seperti pemberian sedekah. Berita seterusnya. Berdepan dua pertuduhan rasuah, Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan hari ini melepaskan jawatannya sebagai Ketua Penerangan Bersatu. Kata Wan Saiful, ia agar dia tidak diumpamakan sebagai kluster mahkamah seperti beberapa pemimpin politik lain dalam kerajaan. Jadi jangan sesekali ada mana-mana pihak yang cuba menyamakan saya dengan individu-individu lain dalam kluster mahkamah. Saya dengan suka hati, dengan suka rela, dengan tanpa berbelah bagi melepaskan jawatan saya yang berbentuk eksekutif ini, sedangkan mereka mencari dan menggunakan jawatan eksekutif untuk kepentingan diri sendiri. Saya juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya mungkin dari segi perundangan sekiranya ada siapa-siapa lagi yang cuba untuk terus memburuk-burukkan nama saya selepas ini. Tambahnya, pendirian itu dibuat kerana ingin membersihkan namanya di mahkamah terlebih dahulu. Hasrat itu juga katanya telah pun disampaikan kepada Presiden Parti Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan menyerahkan keputusan kepada parti. Dalam pada itu, Muhyiddin mengesahkan peletakan jawatan Wan Saiful sebagai Ketua Penerangan parti itu berkuat kuasa hari ini. Bukan kerana kita mengatakan dia sudah bersalah atau tidak. Ini satu set standard kita nak menunjukkan bahawa kerana dia berhadapan dengan tuduhan supaya tidak menimbulkan apa-apa salah pandangan terhadap Bersatu, beliau sendiri menyatakan saya akan letak jawatan. Dan ini satu langkah yang cukup saya hargai, tetapi tanggungjawab itu akan terus nanti akan dipimpin oleh satu ahli majlis tertinggi baru yang saya akan lantik dalam tempoh yang segera ni.
Terdahulu, SPRM menafikan telah menawarkan 10 juta ringgit kepada Wan Saiful seperti yang didakwa seorang individu. Tawaran tersebut didakwa sebagai pertukaran untuk menganiayai bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam kes rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengecam individu yang mendakwa dirinya penyelidik bebas untuk Wan Saiful yang membuat tuduhan itu melalui klip video 44 saat yang dimuat naik ke TikTok. Pihak SPRM menawarkan kepada Wan Saiful Wan Jan RM 10 juta yang mana untuk menukar kenyataan dan mengatakan bahawa dia telah menerima arahan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menerima wang rasuah dan sebagainya. Bercakap kepada Free Malaysia Today, Azam turut mengesahkan tindakan undang-undang akan diambil ke atas individu terbabit kerana memfitnah. Dalam perkembangan berkaitan, seorang individu Muhammad Syafiq Abdul Halim menulis permohonan maaf kepada SPRM. Menurutnya dia telah tersilap cakap selepas diprovokasi oleh Laskar Cyber Pakatan Harapan dan video itu telah disunting. Dakwaan itu juga katanya hanyalah kabar angin yang ingin disahkannya kepada Wan Saiful. Semalam Wan Saiful mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan rasuah berhubung program Jana Wibawa, antaranya menerima suapan 6.9 juta ringgit. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim mengemukakan surat tuntutan kepada Awang Hashim berhubung kenyataan ahli Parlimen Pendang itu semalam. Ini selepas Awang menuduh Perdana Menteri tersebut berdendam lebih teruk daripada Dr. Mahathir Mohamad. Dalam surat bertarikh hari ini, Peguam Anwar berkata Awang dituntut menarik balik kenyataannya secara terbuka, memohon maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan fitnah itu lagi. Pihaknya juga memberikan tempoh 3 hari kepada Awang dan akan memulakan tindakan undang-undang jika tidak menerima sebarang maklum balas. Pada 21 Februari lalu, Awang menuduh Anwar lebih berdendam daripada Dr. Mahathir selepas pemimpin bersatu Wan Saiful Wan Jan didakwa atas 2 pertuduhan rasuah. Awang mempersoalkan mengapa kerajaan tidak membuat sebarang pertuduhan terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS, kes yang dikaitkan dengan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Dalam surat tuntutan sama, Peguam Anwar berkata komen yang dibuat Awang adalah tidak benar, tidak munasabah serta berniat jahat. Selain itu katanya Anwar tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan oleh agensi penguatkuasaan di negara ini, justru tiada pendakwaan terpilih dibuat seperti yang dituduh Awang. Langkah Shahrizad Abdul Jalil kembali bertanding jawatan Ketua Wanita UMNO mencetuskan pandangan berbeza di kalangan penganalisis politik. Ada yang berpandangan UMNO perlukan pemimpin berpengalaman sepertinya, manakala ada yang merasakan parti itu perlu bergerak ke depan dengan pemimpin baru. Menurut pensyarah UTM Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, tindakan Shahrizad kembali ke arena politik berikutan faktor kelemahan kepimpinan sayap wanita ketika ini. Dr. Azmi berkata sayap itu mahukan pemimpin yang lebih berpengalaman yang dapat membantu UMNO dalam usaha menawan pengundi. Pada 17 Februari lalu, Shahrizad yang mengetuai wanita UMNO pada 2009 hingga 2018 menghantar borang penamaan calon bagi pemilihan parti kali ini. Katanya keputusan itu dibuat selepas mengambil serius suara lantang rakyat yang mahu melihat pembaruan dalam UMNO. Mengulas lanjut, Dr. Azmi berkata, harapan akar umbi UMNO ketika ini adalah untuk membawa masuk pemimpin yang neutral untuk memperkuatkan parti. Sementara itu, penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. Jeniri Amir pula berpendapat kemenangan Shahrizad dalam pemilihan parti kali ini akan memberikan isyarat negatif. Keputusan Shahrizad untuk bertanding katanya seolah-olah memberi isyarat bahawa UMNO kini ketandusan pemimpin. Tambah Dr. Jeniri lagi, pencapaian Noraini sebagai ketua wanita tidak boleh diukur dalam satu penggal sahaja, lebih-lebih lagi ketika krisis politik dan penularan wabak COVID-19. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.